Kalau masuk malam ni malam yang ke-20 kan, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 malam terakhir bermula pada malam 21. Jadi Nabi akan mulakan dengan mandi kan, sebelum masuk waktu iktikaf itu kan, mandi, bersiap, dan malam 21 itu iktikaf dan keluar daripada masjid pada malam raya. Maknanya selama 10 hari. Okey, dan telah beriktikaf dengan Nabi SAW, isteri-isteri baginda. Jadi dalam hadis yang mutawatir menyebut bahawa Nabi SAW apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zar, maka Nabi SAW akan mengikat kainnya. Maknanya kinayah sebagai satu bidalan atau kiasan bahawa Nabi tidak tidur di malam hari kan. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi akan membangunkan, mengejutkan ahli-ahli keluarganya, iaitu menghidupkan malam 10 malam terakhir. Ada juga riwayat hadis menunjukkan Nabi SAW pernah beriktikaf selama 20 malam. 20 malam pun ada. Bahkan ada juga hadis Nabi pernah beriktikaf seluruh Ramadan. Kan? Sebab apa? Sebab ada mungkin tahun-tahun yang Nabi tak dapat beriktikaf kerana terlibat dalam peperangan. Kan? Jadi bila terlibat dalam perang, jadi tahun berikutnya tambah, buat lebih sebagainya. Jadi berkaitan dengan fiqhul iktikaf ini, yang terbaik untuk kita beriktikaf sudah pastilah kalau kita dapat melazimi selama 10 hari 10 malam, kita menetap berada di rumah Allah, di masjid. Yang afdalnya adalah masjid jami', maksudnya masjid yang mendirikan Jumaat kan. Manakala surau dan madrasah sebagainya kan, dia tidak memenuhi kriteria lah. Walaupun ada pandangan kata boleh saja kan, selagi mana dia masjid. Tapi yang afdalnya adalah di masjid jami', mana masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Itu yang pertama kan, kita memilih selama 10 hari ini. Bagi mereka yang tak mampu kan, tak mampu untuk buat selama 10 hari, mungkin kerana siang hari dia bekerja, maka dia pilihlah masuklah pada waktu malam. Mana iktikaf pada sebahagian, iktikaf pada sebahagian malam. Jadi maksudnya dia masuk niat iktikaf, kemudian dia keluar daripada masjid untuk urusan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun dia keluar pada masjid, tapi dia masih dikira sedang beriktikaf, sebab dia tidak memutuskan niat dengan sengaja. Maksudnya dia keluar masjid tu kerana ada urusan. Ada urusan untuk kehidupan dia lah. Kalau contoh dia sakit ke, dia nak pergi hospital, atau dia nak pergi basuh kain, ataupun nak pergi pasar cari makanan, ataupun dia pergi kerja. Jadi lepas habis kerja, dia balik semula, bersiap di rumah, pergi masjid lagi. Jadi ada yang kata masih lagi dianggap dia dalam beriktikaf juga kan. Jadi kita boleh pilih lah. Mungkin ada yang bekerja, ada juga yang mungkin ambil cuti kan untuk iktikaf. Jadi semua ni menunjukkan apa? Kesungguhan. Kesungguhan kita dalam beribadah untuk memburu 10 atau memburu Lailatul Qadar ni. Bagi orang perempuan, mungkin lagilah terhad kan, terhad dia punya kesempatan. Apatah lagi mereka yang ada anak kecil, paksa jaga anak, maka keharusan beriktikaf masih ada. Orang perempuan boleh beriktikaf di ruang solat di rumahnya. Ruang solat di rumahnya, di bilik dia, di mana tempat dia solat. Jadi ada tempat dia solat 5 waktu di rumah dia, maka dia boleh beriktikaf di situ. Dan dapatlah juga pahala iktikaf. Jadi kalau dia bangun pukul 4 pagi, dia duduk di tikar semayang dia dengan niat iktikaf, maka mudah-mudahan dia dapatlah pahala iktikaf walaupun dia tidak berada di masjid. Sebab itulah masjid bagi perempuan. Bagi perempuan itulah masjid dia, iaitu rumah dia, itulah masjid dia.
sebaik-baik amalan yang kita buat pada malam Qadar ini apa dia? Apa yang kita nak buat pada malam Lailatul Qadar ni? Kan? Jadi kita masuk ke masjid, kita niat iktikaf. Maka selama waktu kita berada di masjid, walaupun kita tidur, maka kita dikira dalam ibadah. Ibadahnya iktikaf, duduk di masjid dengan niat takarrub kepada Allah. Kan? Dengan niat bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat tu kena betul lah. Sebab hari ni mungkin orang masuk masjid, kan? Masuk masjid tapi niatnya bukan takarrub, kan? Mungkin nak cari data, wifi percuma, kan? Nak shopping, nak shopping malam raya, kan? Cari barang ada tak beli lagi, kan? Sompok ke, samping ke, kan? Tudung ke, okay? Jadi niatnya apa? Takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia tidur, dia dapat pahala, kan? Maka antara ibadat yang Nabi SAW buat di malam 10 malam akhir ni adalah solat lah, solat tahajud, ataupun disebut qiyamul Ramadan, kan? Jadi apa saja bentuk ibadat kita boleh laksanakan, sama ada solat, sama ada tilawatul Quran, kan? Sedekah, zikir, wirid, apa saja bentuk ibadat, kan? Selama mana kita duduk dalam masjid tu, asalkan dia ibadah, maka dia semua dapat pahala. Semua dapat pahala. Dan memperbanyakkanlah doa pada malam-malam ini, kan? Doa mudah-mudahan dipertemukan malam Qadar, kan? Malam Qadar tu dipertemukan kerana masuk malam Qadar itu bermula pada waktu maghrib. Okay? Jadi setiap orang yang melazimi masjid pada setiap malam Ramadan sampailah penghujung malam Ramadan, dia akan dapat malam Lailatul Qadar itu. Dia akan dapat. Okey, cuma bahagian dia mungkin buat tarawih, witir, selesai bagi salam, pergi makan moreh, balik. Kan? Balik rumah dia pun tidur, bangun sahur, kan? Jadi dia dapatlah malam Qadar di bahagian awal malam. Dapat juga. Ada yang mungkin lebih lagi, kan? Selepas tarawih dia iktikaf di masjid, bangun lagi pukul 2 3 pagi, beribadah lagi. Jadi lagi banyak ibadat dia, lagi banyaklah pahala dia. Sebab tu Sayyidina Umar bila dia membuat ijtihad, mengumpulkan orang untuk solat tarawih berjamaah dengan seorang imam, Sayyidina Umar kata apa? Ni'matu bid'ah hadhihi. Dia kata inilah sebaik-baik bid'ah. Kan? Sebab apa? Dengan dia membuat perkara tu menyebabkan orang Islam dapat dipertemukan malam Qadar secara tak langsung. Kan? Kalau dibiarkan orang sendiri-sendiri, tak apalah, Nabi pun buat sendiri-sendiri, kan? Kalau dibiarkan orang buat sendiri-sendiri, mungkin mana yang ada semangat, buatlah, kan? Mana yang tak semangat, tak buatlah. Jadi sekurang-kurangnya bila ada berjamaah begitu, tak apalah, kan? Kita pergilah. Tarawih sampai pukul 10 je. Bazar raya sampai 12 malam. Kita pergi sampai pukul 10. Lepas tu pergi bazar raya. Tak apalah, dapatlah juga sebahagian daripada malam-malam Ramadan tu, ya. Tidaklah terlepas semuanya, kan? Man la yudriku kullu la yatruku jullu. Ini kata kaedah fiqh lah, kan? Siapa yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kan? Tak dapat awal Ramadan, mungkin sakit ke apa ke, kan? Kita mungkin diuji. Awal Ramadan tak sempat, tengah pun sibuk. Ni akhir ni ada. Akhir ni pun sibuk, pilihlah malam-malam ganjil. Mudah-mudahan malam ganjil itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, kan? Apakah darjat minimum orang keluar pada Ramadan? Level paling bawah, orang yang graduate pada Ramadan ni, yang paling bawah. Yang paling bawah, level paling bawah dari Ramadan ini adalah dapat keampunan Allah. Ini level paling bawah. Level paling atas, la'allakum tattaqun. Ini paling atas lah, kan? Tapi paling rendah apa? Keampunan Allah. Jadi sebab itu kita berdoa pada Allah, ada darjat, ada level dia. Doa imam tu ada level dia, kan? Yang imam baca, kan? Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ini doa minta paling atas tau, paling tinggi. Sebab kita minta redha Allah. Redha ini adalah yang paling maksimum Allah Ta'ala bagi pada hamba dia. Yang ini sahabat-sahabat dapat, kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bila Allah Ta'ala redha, mintalah apa saja,
semua dia akan rugi. Ni paling tinggi lah, kan? Dapat. Jadi sebab kita minta pada Allah, kita minta yang paling tinggi, kan? Walaupun sembahyang kita tak seberapa pun, kan? Tapi kita minta tu minta sungguh, kan? Ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini doa yang Sayyidina Aisyah tanya kepada Nabi SAW, kalau aku bertemu pada malam qadar, apa yang aku nak minta? Apa benda aku nak buat? Maka Nabi kata, bacalah doa ini, kan? Innaka afuwun tuhibbul afwa. Al-afu, kan? Al-afu ini kata ulama, dia padam terus, kan? Kalau kita kata Allah Ta'ala Ghaffar, kan? Ghaffar ini maknanya ghafara, Allah Ta'ala mengampunkan, memaafkan. Ghaffar ini masih ada kesan liquid tu ada. Kesan liquid tu adalah ni dosa ni ada kesan liquid tu ada. Tapi al-afu ni pengampunan diraja terus. Tak ada kes, bersih, kan? Dapat pengampunan, ibarat macam itulah, pengampunan diraja, kosong terus, tak ada rekod. Dalam KDN padam semua. Buku log pun tak ada. Kosong terus. Begitulah kalau al-afu ini kosong. Jadi darjat paling rendah orang berakhir Ramadan ni adalah dapat keampunan. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, raghima anfi rajul, rugi satu orang lelaki adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia bertemu bulan Ramadan tapi dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertemu Ramadan tapi yang paling minimum pun dia tak dapat. Yang paling rendah ni pun dia tak dapat. Apatah lagi nak cerita yang lebih tinggi, kan? Jadi yang paling rendah yang kita dapat ni apa dia? Dengan melalui apa? Dengan berpuasa. Kita berpuasa, kan? Dalam hadis Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan kesungguhan, pengharapan, diampunkan dosa telah lalu. Satu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, diampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut lagi hadis lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah, kan, motivasi-motivasi yang ada kepada kita untuk kita menuju 10 malam terakhir ini. Kerana dalam kalender tahunan orang Islam, 10 malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Dan malam yang terbaik itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau siang yang terbaik, hari yang terbaik dalam kalender umat Islam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, ini hari yang terbaik. Tapi kalau malam terbaik 10 malam akhir Ramadan, dan yang terbaik dalam 10 malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar ini Allah Ta'ala perintahkan para malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun ke bumi. Kenapa para malaikat turun ke bumi? Ramai, semua malaikat turun, termasuk malaikat Jibril datang dan malaikat-malaikat lain. Ada malaikat-malaikat yang turun berkala ke bumi ini, tak semua. Tapi bila malam Qadar, semua malaikat datang ke dunia. Sebab apa? Malaikat nak tengok pesta ibadat. Malaikat nak datang nak tengok pesta ibadat. Pesta ibadat di kalangan hamba-hamba Allah. Sebab kita tahu sifat malaikat ni dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Jadi ibadat malaikat ni dia tak ada cabaran. Malaikat ni rukuk, sujud, kan? Tasbih. Jadi bila malaikat turun ke bumi, melihat orang-orang beriman ni berdoa, berzikir, munajat, menangis, meminta. Jadi malaikat nak tengok macam mana ni manusia ni. Yang malaikat pernah petikai dulu ketika penciptaan Adam, kan? Kau nak cerita ke satu manusia, satu makhluk yang merosakkan, melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Maka Allah Ta'ala turunkan malaikat ke bumi ini. Tengok, inilah hamba-hambaku yang kamu dulu petikai. Tengok macam mana mereka, macam mana munajat mereka yang lebih hebat daripada munajat kamu, kan? Sebab malaikat
Dia berzikir, dia tak ada nafsu kan? Dia berzikir dengan asbab, maknanya diperintahkan oleh Allah. Maka tidak ada apa cabaran untuk dia. Beza dengan manusia. Manusia dalam beribadah dia ada mujahadah. Kan? Jadi benda ni malaikat tengok sebagai satu keajaiban. Keajaiban. Keajaiban yang akan malaikat report kepada Allah. Malaikat akan report kepada Allah, tengok ni hamba-hamba aku ni, kan? Apa dia buat? Sebab tu para malaikat disuruh turun ke bumi untuk melihat pesta ibadah yang berlaku pada manusia pada malam Qadar tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kan berikan kita kekuatan untuk hari-hari yang berbaki daripada Ramadan ini dan mempertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Amin. Kan? Kita juga gunakan kesempatan 10 malam ini dengan berbanyakkan munajat, berdoa, berzikir dan mendoakan semua saudara-saudara kita, kan, ikhwan dan akhwat kita, termasuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang dan berjihad di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada mereka kemenangan dengan sebab barakah bulan Ramadan ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.